Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 9 ingin mentangkan tajuk iaitu Hassan Al-Banna dan sumbangannya dalam gerakan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anika Ahmadiyah binti Munir. Nombor matrik I21105092. Okey, mesti ramai yang pernah dengar nama ni, ataupun kalau pergi mana-mana, kalau kita buat research pasal tokoh, mesti ada nama ni. Siapa? Iaitu Hassan Al-Banna. Kenapa beliau dikenangi sampai ke hari ini? Kenapa nama dia sangat-sangat tersohor? Kenapa? Sebab beliau merupakan salah seorang perintis gerakan kebangkitan Islam semasa. Hassan Al-Banna ni adalah seorang ilmuwan Islam yang gigih berusaha untuk meniup semangat kesedaran Islam kepada umat seluruh dunia. Hassan Al-Banna ini juga terkenal sebagai seorang pemikir Islam, ketua dan juga pengasas bagi satu gerakan Islam iaitu yang bernama Al-Ikhwan Al-Muslimun di Mesir, iaitu gerakan dakwah yang pengaruh pada kurun ke-20. Okey, kemunculan Hassan Al-Banna bersama dengan Al-Ikhwan Al-Muslimun ni dengan tekad untuk membawa kembali cahaya kebenaran dan menghapuskan segala bentuk penghambaan daripada manusia kepada manusia itu sendiri. Okey, kepimpinan Hassan Al-Banna begitu penting dalam kebangkitan Ikhwan semasa awal 1930-an hingga 1940-an. Okey, jasa dan sumbangan Hassan Al-Banna telah menjadi panduan umat Islam seluruh dunia sehinggalah ke hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Zulaika binti Muhammad Aidil. Nombor matrik I21105131. Saya akan membentangkan pada bahagian latar belakang Imam Hassan Al-Banna. Hassan Al-Banna lahir pada 17 Oktober 1906 Masihi bersamaan dengan bulan Syakban pada tahun 1323 Hijrah. Beliau dilahirkan di kampung Al-Mahmudiyah dalam daerah Fu di wilayah Kaf Al-Sheikh yang terletak kira-kira 90 km daripada bandar Kahira. Seterusnya adalah latar belakang keluarga Imam Hassan Al-Banna. Nama bapanya ialah Ahmad bin Abdul Rahman Al-Banna. Bapa Imam Hassan Al-Banna ni bekerja sebagai tukang baiki jam di Mahmudiyah. Beliau ni berkelulusan daripada Universiti Al-Azhar. Kemudian separuh daripada harinya beliau akan habiskan masanya untuk mencari rezeki, dan pada masa yang lain juga dia akan mengkaji dan belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Selain daripada itu juga, Ahmad Al-Banna ni dia ada sebuah perpustakaan yang ada macam-macam buku yang berharga mengenai Islam dan juga Sunnah. Beliau juga dilantik sebagai imam dan khatib tetap pada masjid yang ada di kampung tersebut atas permintaan ramai. Beliau juga meneruskan kejayaannya sebagai tukang baiki jam untuk sara hidupnya, dan pada masa yang lapang beliau gunakan untuk kaji hadis. Syekh Ahmad bin Abdul Rahman adalah seorang yang sangat alim, hebat, warak, berakhlak mulia dan juga bertakwa. Isterinya juga mempunyai pribadi yang mulia serta warak sama seperti beliau. Isterinya berasal daripada Bani Abu Qurrah. Ahmad Al-Banna ada 7 orang anak, iaitu 5 orang lelaki dan juga 2 orang perempuan dengan isteri pertamanya. Nama anak-anaknya dengan isteri pertamanya ialah Hassan Al-Banna yang sulung. Kemudian yang kedua Abdul Rahman Al-Banna, Fatimah Al-Banna, Muhammad Al-Banna, Abdul Basit Al-Banna, Jamal Al-Banna dan Fauziah Al-Banna. Syekh Ahmad Al-Banna ni ada seorang lelaki isteri. Dengan isteri kedua ni dia ada seorang anak perempuan, namanya ialah Faridah Al-Banna. Seterusnya kelahiran dan pendidikan Imam Hassan Al-Banna ni. Keluarga Imam Hassan Al-Banna ni adalah sangat alim dalam ilmu Islam dan sejarah Islam. Keluarga ni juga amalkan cara hidup Islam. Imam Hassan Al-Banna ni dapat pendidikan awal daripada bapanya sendiri dan usahanya hafal Al-Quran. Bapanya juga banyak bagi bantuan. Bapanya juga ada bagi galakan untuk mempelajari ilmu Islam. Hassan Al-Banna dia masuk pusat latihan guru zaman dahulu dan dapat pangkat pertama dalam PSN setelah 3 tahun berkursus di situ. Seterusnya ketika beliau berusia 16 tahun, beliau memilih untuk sambung pengajian ke Universiti Kahira yang terkenal sebagai Azhar kecil. Imam Hassan Al-Banna lulus dalam peperiksaan diplomanya dalam pangkat pertama. Tak lama selepas tu beliau menjadi seorang guru ketika masih berusia 21 tahun. Beliau jadi guru ketika sebab sahaja sampai di Ismailiyah. Beliau seorang sangat bersungguh-sungguh untuk jadi guru yang baik dan juga seorang pendakwah yang berjaya. Kemudian beliau
berdakwah di kedai-kedai makan dan juga kedai-kedai kopi, bukannya di masjid seperti orang lain. Okey, seterusnya ialah latar belakang perkahwinan beliau. Isteri beliau ialah Latifah, anak perempuan Haji Husin As-Soli. Latifah hasil perkahwinan mereka berdua, mereka mempunyai 6 orang anak dan juga 5 orang perempuan dan seorang lelaki. Anak perempuannya bernama Sana'ah, Wafa'ah, Raja'ah, Hajar dan Istishhad. Anak perempuan bongsu ni dinamakan Istishhad sebab beliau dilahirkan pada hari Imam Hasan Al-Banna mati syahid. Okey, kemudian anak lelakinya bernama Ahmad Saiful Islam. Okey, Imam Hasan Al-Banna ni seorang yang sangat khusyuk beribadah kepada Allah dan selalu mengkaji Al-Quran serta hadis. Okey, tokoh Islam yang sangat hebat ni mati syahid ditembak pada 12 Februari 1949 di Kahirah. Masa tu umur dia baru 43 tahun. Kemudian gerakan beliau adalah gerakan yang sangat hebat kerana ianya membawa perubahan yang hebat kepada dunia Arab dan juga telah menegakkan semula kebenaran kekuatan Islam. Okey, seterusnya terdapat kata-kata daripada Syekh Muhammad Al-Razali yang telah memuji Hasan Al-Banna dengan kata, peluru telah menembusi jasad Hasan Al-Banna yang kurus dan lemah kerana banyak bersoleh dan berzikir kepada Allah. Jasadnya itu juga penuh dengan debu lantaran pengembaraannya di jalan Allah. Dahinya pula melambangkan kebiasaannya dalam memberi pengorbanan yang besar. Okay, kemudian ada juga Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, apabila seorang mukmin meninggal dunia, dia dibebaskan dari dunia dan dipindahkan ke dunia lain yang penuh nikmat dan kegembiraan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika Farzana binti Zaili Akmar, I211050088. Saya akan menerangkan tentang sumbangan tokoh Hasan Al-Banna. Yang pertama sekali, ketika beliau berusia 12 tahun, beliau telah mula melibatkan diri dalam pelbagai persatuan yang bersifat keagamaan dan beliau mula menjadi pemimpin bagi Badan Latihan Akhlak dan Jemaah Al-Suluka Al-Akhlaki. Pada tahap ini, beliau telah menghadiri majlis-majlis zikir yang diadakan oleh sebuah pertubuhan sufi, iaitu Al-Ikhwan Al-Hasafiyah, dan beliau menjadi ahli penuh persatuan tersebut pada tahun 1922. Okay, beliau menghadiri sekolah formal pada waktu pagi dan membaiki jam setelah tamat waktu sekolahan sehingga waktu sembahyang Isyak. Beliau juga menghafal Quran pada waktu selepas solat subuh hingga waktu sebelum beliau pergi ke sekolah. Yang kedua, Hasan Al-Banna juga menggunakan bakat dan keupayaan dalam penulisan yang membahaskan aspek tarbiyah. Okay, dari segi penulisan beliau, beliau dapat menyatakan keinginan beliau untuk memberitahu, mendidik dan menghiburkan khalayak pembaca. Dengan penulisan beliau juga, kita dapat menggabungkan idea-idea penulis lain dengan karyanya sendiri. Lagipun, penulisan telah tersebar sejak dari zaman keemasan pada zaman kepimpinan Rasulullah SAW lagi, yang dapat dibuktikan apabila Al-Quran sendiri telah menggunakan pembelajaran merangkumi bacaan, tulisan dan ejaan. Okay, beliau menggunakan segala tenaga dan keupayaan beliau dalam menghasilkan penulisan, kerana dengan penulisan ni kita mampu untuk merujuk kepada perkara yang dibahaskan berbanding dengan ucapan yang mungkin pendengar dapat memahami ketika itu, tetapi apabila mereka meninggalkan tempat ceramah, kemungkinan tidak akan dapat mengingati perkara tersebut dengan baik lagi. Yang ketiga, setelah menyelesaikan pendidikannya, Hasan Al-Banna bekerja sebagai seorang guru ibtidaiyah. Beliau merupakan seorang yang berdisiplin dalam menjalankan tanggungjawabnya. Okay, sepanjang beliau mengajar, beliau tidak pernah terlambat datang ke sekolah kerana beliau mahu menunjukkan contoh teladan yang baik kerana beliau sebagai seorang guru. Hasan Al-Banna juga meyakini bahawa Allah telah menetapkan dan menciptakan dirinya untuk menjadi seorang guru dan mendidik bagi melahirkan generasi yang kuat bagi kebangkitan Islam. Terakhir, Hasan Al-Banna juga telah menubuhkan gerakan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1998 di Bandar Ismailiyah sewaktu beliau berusia 23 tahun. Ikhwanul Muslimin ni merupakan gerakan yang paling berpengaruh yang mengarahkan masyarakat Muslim untuk kembali ke tatanan Islam murni. Okay, beliau menegaskan bahawa jemaah yang didirikannya
bukan merupakan parti politik tetapi merupakan kesatuan idea dari pelbagai nilai perubahan. Hassan al-Banna juga sangat mementingkan politik sebagai satu kekuatan bagi melaksanakan hukum syariah Islam dalam kehidupan masyarakat dengan panduan hukum syariat yang berpadukan Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang konsep pendidikan menurut Hassan al-Banna. Konsep pendidikan menurut Hassan al-Banna ni, pendidikan Islam ni dah merangkumi pengertian pendidikan Islam yang merupakan proses pengembangan potensi yang dimiliki oleh manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dasar pendidikan Islam ni bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Menurut Hassan al-Banna lagi, pendidikan Islam ni merupakan keikhlasan sebab tujuan utama yang seerti dengan slogan beliau ialah Allah adalah tujuan kami. Menurut beliau lagi, pendidikan Islam ni meliputi dua konsep yang sangat penting, iaitu pengembangan potensi jasmani, akal dan hati dan pewaris kebudayaan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang konsep pendidikan menurut Hassan al-Banna. Konsep pendidikan menurut Hassan al-Banna ni, pendidikan Islam ni dah merangkumi pengertian pendidikan Islam yang merupakan proses pengembangan potensi yang dimiliki oleh manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dasar pendidikan Islam ni bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Menurut Hassan al-Banna lagi, pendidikan Islam ni merupakan keikhlasan sebab tujuan utama yang seerti dengan slogan beliau ialah Allah adalah tujuan kami. Menurut beliau lagi, pendidikan Islam ni meliputi dua konsep yang sangat penting, iaitu pengembangan potensi jasmani, akal dan hati dan pewaris kebudayaan. Tujuan jasmani adalah untuk seseorang Muslim tu mempunyai badan yang sihat bagi memelihara keadaan kesihatan mental dan fizikal. Kedua, supaya setiap Muslim ni mempunyai badan yang sihat dan agar setiap Muslim ni mempunyai antibodi yang kuat untuk menanggung beban yang berat. Tujuan akal pula menjelaskan secara jelas seruan Al-Quran dalam mengembalikan kepada kejernihan serta dapat menyebarkan seruan itu sesuai dengan kemodenan dan dapat membuang kebatilan. Maka konsep akal ni adalah bertujuan untuk membentuk cara pemikiran Islam dalam memahami agama dengan kehidupan sebenar. Hati pula merupakan konsep yang penting dalam pendidikan. Hal ini sebabkan oleh ia merupakan kunci kepada perubahan sosial. Hassan al-Banna berpendapat bahawa isu moral atau akhlak ni adalah hal yang perlu diutamakan, di mana terdapat beberapa akhlak yang perlu dipupuk dalam kepribadian dan hati, iaitu sabar dan mempunyai mental yang kuat, ketetapan hati dan tekun serta pemurah untuk berkorban. Kedua, merupakan pewaris kebudayaan. Pendidikan juga beramal untuk kebaikan masyarakat yang merupakan sebahagian daripada prinsip Muslim. Dari segi ibadat, yang merupakan kewujudan hubungan dengan Allah, amal kemanusiaan yang merupakan hubungan sesama manusia, dan jihad yang merupakan hubungan dengan musuh-musuh agama. Prinsip ini bermaksud agar setiap umat ni dapat menjadi umat yang berguna bagi masyarakat. Jadi setiap orang ni berperanan sebagai wadah pembaikan sosial. Seterusnya, tujuan pendidikan Islam ni menghantarkan pendidik agar mampu memimpin dunia melalui 3 perkara. Menurut Hassan al-Banna, pendidikan Islam ni bertujuan untuk menghantarkan pendidik agar mampu memimpin dunia dengan memiliki potensi dari segi jasmani, akal dan hati, serta mereka dapat membimbing manusia ke ajaran Islam yang syamil serta memperoleh kebahagiaan. Berdasarkan kitab beliau, iaitu Risalut Ta'alim, pendidikan Islam ni adalah bertujuan pada rukun yang kedua, iaitu Al-Ikhlas. Di dalam pendidikan beliau terhadap kadirnya, keikhlasan ni merupakan prinsip kedua setelah Al-Fahm, kerana tujuan yang utama
ketika mengajar adalah mengharapkan keredaan Allah. Tujuan pendidikan Islam ni memiliki 3 perkara, iaitu jismiyat, rohiyat dengan akliyat. Jismiyat ni merupakan sesuatu yang berorientasikan kepada tugas manusia sebagai khalifah fi al-ard. Seterusnya ialah ruhiyat yang berorientasikan kepada kemampuan manusia, ajaran Islam secara kafah sebagai ab. Yang ketiga merupakan akliyat yang berorientasikan kepada pengembangan intelektual otak pendidik. Daripada 3 aspek ni, kita dapat huraikan pendidikan Islam ni mempunyai tujuan penting, tujuan umum dan tujuan khusus. Pendidikan Islam mempunyai tujuan supaya manusia ni kuat secara fizikal. Jika memiliki fizikal yang lemah, akan menyulitkan kita untuk mengaplikasikan pendidikan Islam secara sempurna. Kemudian kuat dari segi rohani, kerana pendidikan Islam ni dapat membentuk jiwa dan mental yang kuat serta memiliki hati yang bersih. Sekali, dengan memiliki akal yang berintelek tinggi, kita ni mampu untuk menerima dan mengajar pendidikan Islam sehingga mampu memberikan gagasan untuk dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Pembangunan insan dalam pembentukan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Okey, kita tengok dulu apa itu pembangunan insan. Okey, di muka bumi ni Islam sangat-sangat mengambil berat tentang keberadaannya insan. Setelah Nabi Adam AS dikeluarkan daripada syurga dan diarah turun ke bumi untuk menjadi khalifah dengan mengurus tadbir bumi dengan segenap kehendak Allah SWT yang berpaksikan kebenaran Islam yang dibawa oleh Adam AS hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Okay, pembangunan insan ni jelas disebut berdasarkan seruan Al-Quran agar insan melakukan perubahan dan membangunkan diri mereka ke arah yang lebih baik. Ini menjadi keutamaan dan kewajipan seorang insan, terutama yang bergelar Muslim, seperti firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Okey, jadinya justeru usaha pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh oleh manusia terhadap diri sendiri untuk berubah kepada satu keadaan yang baik dan untuk mengekalkan satu keadaan yang baik juga. Usaha tersebut mestilah dilakukan mengikut panduan yang ditunjukkan dalam ajaran Islam dan tidak boleh sama sekali menyimpang daripada ajaran Islam itu sendiri. Telah menjadi cita-cita Hasan Al-Banna sejak menjejakkan kaki di Fakulti Dar Al-Um, lagi setelah memperdalami ilmu-ilmu syariah dan usul ad-din di peringkat menengah. Beliau punya minat yang sangat dalam untuk meneruskan perjuangan Islam melalui dakwah dan pembangunan Islam ni. Kerana apa? Kerana kebanyakan warga Mesir pada ketika itu tidak lagi berpegang teguh kepada ajaran Islam sebenar ketika itu, termasuklah pemimpin negara Mesir itu sendiri. Okey, pada bulan Zulkaidah 1347 Hijrah bersamaan dengan pada bulan Mac 1928 Masihi. Gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun telah ditubuhkan dengan nama Jam'iyat Al-Ikhwan Al-Muslimun di rumah pengasasnya iaitu Hasan Al-Banna itu sendiri di Ismailiyah, yang kebuniannya dikenal Hasan Al-Banna ni dikenali sebagai pembimbing agung iaitu Al-Mursyid Al-Am. Okey, setelah berbincang dengan 6 orang, mereka terdiri daripada Hafiz Abdul Al-Hamid, Ahmad Al-Hasari, Fu'an Ibrahim, Abdul Ar-Rahman Hasbullah, Ismail Is dan Zaki Al-Maghribi yang pernah didekati oleh beliau dalam pertemuan sebelum ini di kedai-kedai kopi, warung-warung dan sebagainya. Dan akhirnya mereka bersetuju untuk mendampingi dan mengikutinya dalam area dakwah. Kesemua 77 individu ni berbai'ah untuk hidup sebagai saudara yang bekerja untuk Islam dan berjuang pada jalan. Okey, Al-Ikhwan Al-Muslimun adalah satu gerakan Islam yang giat menerapkan ajaran agama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah secara ketat dalam kehidupan manusia. Okey, Al-Ikhwan Al-Muslimun ni dia bermaksud kepada saudara Muslim. Al-Ikhwan Al-Muslimun, saudara Muslim.
Al-Ikhwan Al-Muslimun juga berkembang pesat dari awal yang sederhana dan pernah menjadi kuasa politik yang memainkan peranan penting khususnya di Mesir. Kumpulan ni dia bertujuan untuk menentang rejim di negara Islam sekular. Okey. Tertubuhnya gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun ni sangat-sangat dinanti oleh segenap individu Muslim yang sangat cintakan agama Islam. Daripada aspek dakwah, aspek pembangunan Islam dapat dilakukan. Lebih-lebih lagi ketika rakyat Mesir dia bergelumang dengan pegangan yang tidak selari dengan Islam. Akhir sekali, gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun ni dia mempunyai ciri-ciri keistimewaan sebagai sebuah gerakan Islam terulung pada abad ini, iaitu melihat Islam sebagai agama yang syumul, menyeru ummah untuk berpadu dan bersatu untuk tanpa pecah belah hingga menjadi lemah melalui pendekatan usul. Pendekatan ni dia menitik berat persoalan pembangunan menyeluruh terhadap minda, roh dan persaudaraan sesama anggota jemaah. Pendekatan ni dia benar-benar berhasil sehingga jemaah mampu membangun cara berfikir, perasaan, meningkatkan usaha, tarbiyah, pembangunan insan, jihad, pembangunan ekonomi dan juga khidmat masyarakat. Okey, di dalam karya Risa Al-Imam Syahid, dia ada beberapa tajuk yang telah diciptakan dalam karya itu. Antara ni yang pertama, Risalatul Ta'lim. Apa itu Risalatul Ta'lim? Risalatul Ta'lim ni, buku ni adalah dia mengandungi arahan-arahan yang diberi kepada mereka yang memasuki gerakan Ikhwanul Muslimin. Jadinya maksudnya dia menunjukkan kepada para ahli Ikhwanul Muslimin ni yang telah berba'iyah, iaitu menjelaskan 10 dasar ba'iyah. Okey, manakala yang kedua adalah Risalah Jihad. Risalah Jihad ni adalah menerangkan tentang kewajipan, kepentingan dan kelebihan jihad. Maksudnya menerangkan dalam tentang kelebihan jihad lah. Jadi macam Imam Hasan ni dia menulis ni ketika maksudnya adalah para sukarelawan Ikhwan Muslimin, dia telah melancarkan jihad terhadap Yahudi di Palestin. Maka buku ni merupakan panduan untuk para mujahidin Islam. Okey, yang ketiga karya dia adalah menceritakan tentang tajuk dia adalah Da'watuna fi ta'amuri jadid, iaitu buku ni menunjukkan maksud dakwah kami di tahap yang baru. Maksudnya macam karya yang Hasan Al-Banna tulis ketika gerakan Ikhwan Muslimin ini sedang pesat berkembang dan ramai para pelia sedang menganggotainya. Jadi dia juga dalam karya ini juga dia menjelaskan ada setiap kecaman yang ditujukan kepada Ikhwan oleh para penentangnya. Okey, manakala karya yang keempat adalah Ar-Risai At-Tasalasah. Okey, karya ni adalah Imam Hasan Al-Banna. Dia tulis tu ada macam maksudnya ada terdiri tiga dalam karya ni, iaitu yang pertama adalah apakah tugas kita, yang kedua adalah ke arah mana kita menyuruh manusia, dan yang ketiga adalah risalah cahaya.
Karya ni adalah dia lebih kurang menerangkan tentang kehidupan dan juga. Okey, manakala yang kelima, karya dia yang kelima adalah tentang perbandingan di antara yang dahulu dan yang sekarang. Maksudnya karya ni adalah dia yang pertama sekali ditulis oleh karya bukan yang pertama sekali ditulis oleh Imam Hasan al-Banna. Ia ditulis sejurus sebelum meletusnya Perang Dunia Pertama. Okey, kita sambung pula. Karya dia adalah yang keenam daripada dua bahagian karya tersebut, iaitu yang keenam, iaitu tajuknya adalah Risalatul Mu'tamarul Khamis, iaitu dia merupakan syarahan. Buku ni adalah merupakan syarahan daripada Hasan al-Banna dalam Muktamar, iaitu dan syarahan ni beliau telah menilai kembali pencapaian Ikhwan Muslimin sepanjang 10 tahun yang lepas, sebab 10 tahun yang lepas ada berlaku terus-terusnya peperangan. Okey, yang ketujuh iaitu Ikhwanul Muslimin di bawah panji-panji Al-Quran. Manakala tajuk yang ke-8 adalah persoalan-persoalan negara dari segi kacamata Islam. Imam Hasan al-Banna ni dia menulis tajuk buku ni sebab selepas tertubuhnya negara Pakistan. Beliau telah membincangkan masalah-masalah politik negara dengan Mesir dan negara Islam yang lain. Manakala yang ke-9, tajuk yang ke-9 adalah syarahan-syarahan Imam Hasan al-Banna. Buku ni adalah dia tentang syarahan-syarahan dan kuliah-kuliah yang ada Hasan al-Banna sampai kepada orang Islam. Manakala tajuk yang ke-10 adalah Maqalat Hasan al-Banna. Dalam buku ni adalah himpunan nasihat dan arahan-arahan Imam Hasan al-Banna kepada sahabat-sahabat dan para anggota Ikhwanul Muslimin. Okey, manakala tajuk yang terakhir adalah daripada karya Hasan al-Banna adalah Al-Masurat. Okey, seperti kita tahu, memang kita memang semua tak nafi, memang semua akan tahu apa itu Al-Masurat. Al-Masurat ni adalah himpunan daripada doa-doa dan zikir yang disusun oleh Imam Hasan al-Banna. Dia sendiri yang menghimpunkan doa dan zikir itu dalam satu buku. Sebab itulah terjadinya Al-Masurat. Maka Al-Masurat ni dibaca beramai-ramai oleh para anggota Ikhwanul Muslimin sebelum solat maghrib. Dia juga melambangkan macam pembaharuan ikrar mereka lah, kita sebagai umat Islam, kepada Allah dalam menjalankan dakwah Islamiah. Baik, saya ingin menyampaikan yang terakhir adalah kesimpulan daripada tajuk dakwah terhadap pepanggil Hasan al-Banna ni. Hasan al-Banna ni adalah dapat disimpulkan bahawa akidah adalah asas dan prinsip bagi tindak tanduk seorang muslim dalam kehidupannya. Kiranya kita sebagai seorang pendakwah ni dan pemimpin gerakan Ikhwan Muslimin, Hasan al-Banna ni dia memberikan perhatian terhadap aspek akidah. Jadi kita juga seperti kita tahulah, Hasan al-Banna ni juga merupakan seorang yang sangat kreatif dalam perjuangan, terutama penciptaannya, dalam tulisan karyanya. Jadi kita sebagai umat Islam ni amat penting untuk kita tahu mengenai tokoh-tokoh terkenal ni, supaya kita dapat memberi inspirasi kepada kita pada masa kini dan pada masa hadapan. Okey. Dalam masa sama juga, sejarah Islam ni merupakan cermin bagi cermin yang memantulkan refleksi ajaib sebagai ibrah kepada yang ingin mengambil keteladanan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.